Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati dan dikasihi Fadilul Imam, Fadilul Imam, Ashabul Fadilah, bila-bila ahli-ahli jawatan kuasa surau, pemimpin masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Pada malam ini kita sambung pengajian Sahih Muslim kita, muka surat 209, hadis nombor 345, nombor hadis 345. Kita masih lagi di bawah tajuk besarnya Kitabus Shalah, kitab berkenaan dengan sembahyang. Dan pada malam ini tajuk kecilnya ialah 142. Tajuk yang ke-142. Lalu di depan orang yang solat tapi di luar daripada pembatas, luar daripada sutra, dibolehkan. Antara dalilnya an Aun ibni Abi Juhayfah anna abahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin hamra min adam wa ra'aitu Bilalan akhraja wudu'an. Baca dengan wudu, wa ilatan. Kalau kita baca wudu, berwudu, kalau wudu ni air yang kita akan guna untuk berwudu. Sini baca dengan wudu'an. فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصيب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. Dari Aun bin Abi Juhayfah radhiyallahu ta'ala anhu bahawasanya ayahnya, ayah Aun ini ulama tabi'in, ayah dia Juhayfah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ayahnya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Kubah, di kemah yang berwarna merah yang dibuat daripada kulit. Peristiwa ini dalam hadis Sahih Bukhari disebut berlaku di Bathha, berlaku di satu kawasan di luar daripada pinggir kota Mekah. Musim haji lah, Nabi dulu dalam kemah. Nabi SAW duduk dalam kemah yang dibuat daripada kulit warna merah, cat warna merah. Aku lihat Bilal mengeluarkan bekas air. Kemudian aku tengok Bilal bin Rabah bawa batu bekas air yang ada air di dalamnya untuk berwudu. Lalu orang-orang berebut bekas itu yang ambil air sembahyang. Orang yang boleh mendapatkan sedikit air dan mengusapkannya pada anggota tubuh. Itulah. Sedangkan orang yang tidak mendapatkan air, dia mengambil daripada basahan temannya. Kemudian aku melihat Bilal mengeluarkan tombak pendek
anazat, tombok pendek. Dia memancapkannya. Rasulullah SAW keluar dengan berpakaian merah, berjalan dengan cepat. Kemudian baginda mengerjakan solat 2 rakaat, sementara tombok tersebut berada di hadapannya dan terlihat ramai orang di sana. Aku melihat orang-orang dan banyak haiwan lalu di depan tombok kecil tadi, anazah. Anazah ni saya sudah sebut dulu, ialah sejenis lembing yang kecil, lembing lah, mata tajam depan, tetapi ulu dia tak panjang. Ada lembing yang tombok yang panjang, buat perang, buat ini, diguna untuk macam-macam keperluan lah. Antaranya dalam hadis-hadis yang kita baca dalam bab istinja dulu, Nabi apabila musafir pergi istinja, pergi jauh daripada orang sikit, supaya tak terdedah aurat, Nabi bawa anazah, lebih kecil. Antara tujuannya ialah untuk buat gali lubang, buat najira lubang bagi timbul. Yang kedua, jika sekiranya ada musuh-musuh, haiwan buas, binatang-binatang yang berbahaya, dijadikan senjata untuk mempertahankan diri. Dan yang ketiganya, untuk dipacok di hadapan tempat sembahyang dalam keadaan bermusafir. Di dalam hadis yang kita baca pada malam ini, seorang sahabat melihat Rasulullah SAW ketika berada di pinggir Madinah, di pinggir kota Mekah. Disebut sini Nabi sembahyang 2 rakaat. Di dalam hadis Bukhari disebut sembahyang Zuhur 2 rakaat dan dijamak dengan sembahyang Asar 2 rakaat. Cuma dalam tajuk yang kita nak baca di sini ialah apabila sampai waktu sembahyang, bila mengeluarkan bekas untuk ambil air sembahyang. Para sahabat memari ambil bekas daripada apa yang digunakan oleh Nabi SAW. Kemudian di penghujung hadis ini dia sebut Bilal meletakkan anazat, tombok yang kecil tadi di hadapan tempat sembahyang Nabi SAW. Nabi sembahyang di situ 2 rakaat, sembahyang bentuk yang kosong lah, sampai kok. Kemudian perawi hadis ini menceritakan hadis kita ni. Dia kata wa ra'aitun nasa wad-dawab yamurruna baina yaday al-anazah. Aku tengok manusia ramai, digunakan perkataan jamak, ramai, plural, banyak orang ramai, dan juga binatang-binatang pun banyak melintas di hadapan lembing yang dipacok tadi. Intinya tidak memudaratkan sembahyang, dan Nabi SAW tak ada apa. Intinya kalau kita letak sesuatu di hadapan kita sembahyang, kemudian orang boleh lalu lalang depan kita, sabit dengan hadis-hadis yang banyak, termasuklah hadis yang kita baca pada malam ini. Intinya boleh. Kalau dia ada pembatas, boleh kita lalu. Orang kita pun dalam masjid dan surau ini pun kira pembatas solat. Tapi yang terbaiknya kita solat di belakang tiang lah. Dalam Sahih Bukhari, para sahabat ketika sembahyang sunat itu cari tiang. Bila kita sembahyang tiang tu berdinding, kita orang boleh lintas depan. Dan kita dilarang sama sekali bersembahyang tempat lalu lalang orang di pintu yang masjid ada banyak pintu, jadi sembahyang dekat dengan pintu. Sembahyang sini tempat kita ni ada pintu orang nak keluar, jadi kita sembahyang situ ganggu orang yang nak keluar, yang ada hajat, yang ada keperluan. Cari tiang, cari pembatas, ucuk dinding ke, orang tak lintas kita. Jika sekiranya ada orang lalu juga apabila kita buat pembatas,
beg ke ataupun ke kita boleh menghalang dengan tangan kita dalam hadis yang kita baca sebelum daripada ini. Mari semacam boleh tumbuk dia dengan keras sedikit sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang meriwayatkan hadis-hadis berhubung dengan. Cuba tengok hadis yang kedua, larangan solat dengan bersandar ataupun bertongkat. Maya dalam keadaan menyandar dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an yusalliya ar-rajulu mukhtasira. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda melarang solat sambil kita bersandar ataupun kita bersandar pada tongkat. Bandar pada dinding dia dilarang pada tongkat, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa malah dilarang. Sebahagian mengatakan larangan ini larangan yang makruh. Termasuk dalam hadis yang lain yang telah diriwayatkan oleh Abi Dawud, di mana disebut bahawa daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia tengok orang semayang dalam keadaan duduk baca tahiyat ke, dia menyandar di tangan sebelah kirinya, letak tangan, nyandar di tangan. Tengok kawan nyandar di tangan. Masa khutbah Jumaat pun dilarang orang itu letak tangan kiri macam nyandar di tangan. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Nabi kata duduk macam ni macam duduk orang yang kena azab. Ya, tak ada semayang dalam keadaan tenang. Kalau tak mampu diri, semayang wajib kepada yang mampu dia. Tak mampu, tak tahan buyung, duduk semayang duduk. Tak ada duduk di diam, tetapi buka gang, tak ada duduk. Jika sekiranya dia mampu, dia berdiri. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, terlentang. Tak mampu terlentang, mengiring. Tak mampu juga dengan kelompok mata. Tak mampu juga dalam mazhab kita dalam hati. Ya, berdiri, diam, Allahu Akbar, baca masa rokok. Mata yang celak, diri celak. Rokok, jam sikit. Rokok, sujud, jam dulu. Rokok mata. Tak mampu juga dengan hati. Itu dalam mazhab. Itulah ni. Sebahagian mazhab sampai kat kelompok mata je. Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW sampai kat itu je. Dan itu Nabi dan Rakyat. Ini ijtihad para ulama dalam mazhab. Mana kalau dah mampu dah, mana kelompok mata boleh nak keluar, kemalangan dia pun tak sedar, tapi hati kita sedar. Nabi semayang dalam kena ada kedah, kita semayanglah dalam hati kita. Itu mazhab kita. Luar mazhab kita yang kira ghairu mukallaf, tak dibebankan lagi dengan perintah. Sebab Nabi wayang sampai kat itu je. Satu lagi, jika sekiranya kita tak mampu semayang dalam keadaan duduk, benda ni berlaku perbahasan panjang di kalangan para ulama. Sentiasa orang tanya itu. Terutama semayang tak kursi, boleh ke tak boleh? Ada orang keras, ada orang boleh video pada saya, sedap daripada Tengis Sembilan. Dia kata semayang tak kursi ni tak sah. Sebab ia tak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang keraslah. Jumhur ulama, majoriti ulama daripada pelbagai mazhab, Hanafi, Hanbali, Maliki, Syafi'i, kita boleh mayang tak kursi. Dah ada dalam hadis ni, duduk seller je dalam hadis ni, ataupun duduk macam
istirahat macam tak ayatnya. Saya pun Nabi ada buat. Itu dalam hadisnya. Yang sebenarnya zaman Nabi ni tak ada lagi kursinya. Itu benda je. Nabi tahu sudah kursi. Itu tu ada biasa ni lah, ada hamparan sekilas tu. Macam bangsa gitu zaman tu tapi raja-raja pembesar-pembesar kuasa besar dunia Rom, Parsi tu ada kursi lah. Raja-raja dia di Nabi duduk dalam type sini lah. Jadi semayang kan duduk congok je lah, tak ada lah kursi, duduk biasa pun tak ada. Berlalu zaman kursi ni ada, maka boleh tak nak semayang duduk tak kursi. Maka para ulama kata duduk atas kursi tu semakin duduk lah. Duduk. Kita panggil duduk. Maka dia termasuk dalam semayang dalam kategori duduk. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak mampu baring, terletak. Maka dia termasuk dalam kategori duduk. Di dalam hadis yang kita baca. Cuma berbeza pendapat di kalangan para ulama. Adakah apabila kita mampu berdiri dan semayang tak kursi ni, masa berdiri tu kita kena berdiri. Masa nak sujud turun tak boleh tu baru kita duduk tak kursi dan sujud. Sebahagian di kalangan ulama dalam mazhab kita, sebab Nabi kata tak mampu berdiri. Jadi berdiri ni salah satu di antara perkara yang mesti di dalam semayang yang wajib kalau kita mampu. Maka kena berdiri kita. Yang kita tak mampunya nak turun, sakit lutut. Turun boleh tapi sakit, hilang kekosongan dan sebagainya. Kita boleh duduk di atas kursi, kemudian kita rokok dengan isyarat, sujud dengan isyarat. Kalau kita mampu berdiri pula, kita mampu pula. Macam sahabat-sahabat kita buat di tempat kita ni lah. Walau bagaimanapun, apabila kita pergi tengok di luar, tengok negara luar, di Mekah ke, di Madinah ke, negara Arab ke, kita tengok dia sihat. Dia bawa kursi mana ada itu. Masuk ke masjid, dia terus duduk atas kursi. Lagu mana? Maka sebenarnya di sisi sebahagian para fuqaha, di antaranya mazhab Hanafi, apabila kita tak boleh nak turun daripada berdiri tadi, nak turun sujud di bawah, sakit lutut, sakit ini mengganggu kita dan hilang kekosongan, maka kita tak wajib lagi berdiri. Boleh semayang duduk sekali. Dasarkan pemahaman mereka terhadap hadis. Jadi semayang atas kursi ni dia termasuk dalam kategori semayang duduk dah. Bagi orang yang tak mampu turun sujud, macam semayang tak ada kan. Jadi dia tak wajib lagi berdiri. Dia mari terus dia duduk dalam kursi. Kalau kita tengok orang agak kau baik, dia baik, dia mari duduk sekali. Atas kursi duduk dia berdiri. Ada berdiri lah. Kita tengok sahabat-sahabat kita semayang kan, berdiri dulu, Allahu Akbar. Nak turun rokok dan sujud tu sakit, dia duduk atas kursi, dia rokok, Allahu Akbar, sami Allahu Akbar. Jadi masa sujud dia pun sujud atas kursi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa berdiri dia bangun pula, masa dia boleh bangun. Itu mazhab kita lah. Kalau kita bangun, kalau tak boleh bangun, duduk itu lah. Kalau kita dia bangun tapi tak bangun. Kalau tak mau bangun, ikut pandangan mazhab Hanafi dan ulama-ulama luar tu mazhab kita boleh tak jadi apa. Dia anggap kita tak mampu berdiri dan maka kita boleh semayang duduk. Maka kita duduk tak kursi, dia tak boleh tak ada. Maka boleh duduk dulu. Jadi kalau kita tengok orang semayang itu, dia bawah Madinah ni biasalah kursi penuh dia sedia. Di Masjidil Haram pun kursi banyak. Di Masjid Nabawi pun kursi banyak. Kalau nak pergi umrah, pergi haji ke, nak wakaf, molek ni sana wakaf kursi. Orang guna untuk semayang. Dia jadi duduk selalu tu kan itu dia jauh gitu. Itu dia jauh itu. Boleh tak jadi halangan. Itu salah. Benda ni tak ada dalil yang terang daripada Nabi. Ini dipanggil ijtihad.
Kalau orang kita buat tu yang dia. Ada satu masjid saya mengajar minum air dengan jawatan puasa masjid itu. Ada seorang ustaz, dia uzur lah. Dia mengajar di masjid tu. Macam mana ustaz? Dia orang tengok, dia kata dia mari boleh berjalan baik naik masjid, boleh mengajar. Time semayang, dia ambil kursi duduk, tak kursi lalu itu, tak berdiri. Dia mampu berdiri. Warna satu ayah panggil mengajar. Kalau kita saya kata jangan, biarlah. Dia buat tu, dia tenaga mengajar, dia ada ilmu, dia tahu, dia kira. Orang belajar luar negara tu dah dia tahu, dia tengok orang agak duduk dulu mazhab lain tu duduk selalu, dia tak mampu lah nak turun sujud, boleh duduk selalu dah, tak jadi hal. Walaupun atas kursi tak nak buat jalan oleh-oleh dia. Cuma masa nak semayang daripada berdiri tu, nak turun pada sujud tu payah, sakit lutut dan sebagainya. Boleh kalau turun mana lempeng hilang kekosakan dah sakit, maka boleh duduk Ustaz. Kalau kita tengok orang itu, biar kita luas ilmu ni. Kita nak buat cara kita, sudahlah. Tapi kalau ada orang buat cara lain yang juga menepati syariat dan pandangan sebahagian para fuqaha, biarlah. Makkah Madinah pun boleh wakaf kursi. Quran gitu juga boleh kita wakaf Al-Quran tadi. Sebab duit apa semua untuk kita sedekah di Masjidil Haram, Masjid Madinah ni dia tak terima. Kerajaan ni kaya dah dia tak terima. Jadi orang sedekah pun pada orang yang menyuci masjid itu lah. Sebab kita antara wang yang boleh kita wakafnya kursi lah. Kursi dalam dia ada tempat untuk dalam kursi tu Orang Arab pun banyak duduk tak kursi ni. Kalau Syria tu tengok dulu Muhammad. Pasal jenis mereka ni banyak sakit hemorism, sakit lutut, sakit gaul, sakit yang macam-macam lah. Yang jenis sakit tak boleh nak turun sujud, ramah pun boleh buat sok pun boleh. Sana, sekarang di Malaysia ni dia wakaf. Wakaf apa? Wakaf Quran. Tapi bukan 100% dia wakaf kepada agensi itu sebenarnya. Ada peratus-peratus dia ambil itu pengurus orang Yahudi. Jadi macam mana? Ada beberapa syarikat dia jual Al-Quran untuk wakaf kepada tempat hafiz, untuk masjid. Dia mari jual dengan kita Quran tu harga RM40 satu naskah. Dia akan wakafkan di tempat-tempat tertentu, dia bagi tahu. Tetapi orang yang mengurus tu dia ambil sebahagian daripada keuntungan jualan. Biasanya gitu lah. Maka harga Quran tu RM30 aja, dia jual RM40. Dan kita bersetuju membeli dengan harga RM40 dan diwakafkan. Tak apa lah. Maka Quran asalnya syarikat dia jual, modal dia RM30, dia jual dengan harga RM40. Dan kita angkat jual beli dengan harga itu, dan Quran itu letakkan di tempat yang diwakafkan. Ada seorang penceramah, profesor, ceramah di suatu masjid di sekitar kita ini dalam bulan Zulhijjah. Dia kata pening bukan kampung Dia kata orang buat korban merata-rata ni, dia kata negeri Kemboja lah, itulah, inilah, tak sah je. Sebab lembu sana murah je, dia jual 350 sebahagian je. Lembu sana dalam 250. Ini bahan dia. Dia jadi tidak sah. Jadi terima dia baik tanya warna ni saya betul lah ngajar. Jadi hak lazim yang saya tengok orang yang buat ni, dia jual satu bahagian lembu. Tengok dia jual satu bahagian, kita beli dengan dia dan kita wakil pada dia untuk dia sembelih lembu itu dengan harga sekian-sekian. Ikutlah ke Bangkok ke, di Afrika ke, Kamboja ke, di Filipina ke, udahlah. Maka kita akadnya kita beli satu bahagian lembu. Bahagian lembu dengan harga
berlaku. Maka dari segi jual belinya sah. Lembu tu pun harga RM2,500. Dan ataupun harga dia sebahagian dia tu RM200,500 lah katakan. Maka 100 tu untung bagi masyarakat yang mengurus. Maka orang dia begitu banyak orang pengusaha makan minum dinu apa begitu gini urusan dengan NGO dinu yang menguruskan hal semelehan. Maka dia ambil daripada keuntungan jualan dia. Maka tak nak kurang sok tak ada halangan. Jangan apa kata kita tak sok apa Kita di Kuala Lumpur mana pun orang sembelih lembu-lembu pun tak tengok tak apa pun. Kira hari melih tu ya gaya. Ya kita tepi dah tak pergi pun tak tengok pun. Sama ada kita nak suruh dia ukur belaka daging kita BPT kita akad jual beli dengan dia dan wakil sembelih pada dia. Jawab masjid dia ukur kita tak tengok. Rosak. Ataupun nak mari tengok, dia tunjuk ni lembu kecil ni. Ada 7 orang tak nak lembu. Harga RM450 atau RM700. Orang sebelah ni, ni lembu ni 7 orang. Sembelih ni, ni dia apa kilo. Lembu ni dia bilang kilo 1,5 untuk hamba sekarang. Dia buka lah lembu ni. Kita nak pilih pun tak ada. Jual tu lembu tak ada lah. Lembu pun tak ada lagi jual. Ada pojok lah. Masa beli tu sekolah tu lembu duduk di boja lagi duduk sekolah. Mana lebih afdal? Kita korban di tempat kita atau orang lain? Berlaku Mana lebih afdal? Berlaku kekhilafan. Sebahagian para fuqaha lebih baik di tempat kita. Sebab di tempat kita pun ada orang-orang miskin yang memerlukan daging. Setengah keluarga ada saya dengar setengah keluarga makan daging ni raya haji je. Raya haji orang wari ada kalau ada orang wari ada setengah kampung tu tak ada waktu korban. Ada keluarga tak pernah korban, nak masuk pun tak ada orang waktu. Nak ada ni 700 tu kecil dah sampai 1,500 satu sampai 15,000 sekor waktu sebenarnya 2,000 lebih dan orang miskin dah masuk macam mana kalau makan pun dia ada beli daging impor jangan orang sekali daging fresh ni nak beli pasar pun tak boleh. Berapa sekilo ni? 36 sekilo. Pasar Ikan selayang pun 12 ya sekilo. Ambil tengok letak, ambil tengok letak. Ada ke beli Ada baik kau ada Kalau dia mati jauh. Tak. Tak kembur duit. Ayo. Sebahagian kata bolehlah boleh. Semua kata bolehlah kita nak korban di tempat lain ataupun daging nak bawa tempat lain jika sekiranya ada masalah dan ada keperluan tak jadi halangan sah korban. Kemudian ada beberapa persoalan yang ditanya yang saya belum jawab. Di antaranya soalan yang minggu lepas ialah pada waktu yang lalu ada sahabat kita tanya, apa hukum jika sekiranya ni musim buah-buahan, musim durian, buah-buahan ni. Kita tengok buah-buahan ni, buah-durian dimakan oleh babi. Kemudian kita picok dia ataupun kita pegang. Kena samuk ke tak kena samuk.
biasa pergi bukit boleh. Sama ke tak sama? Okey, yang pertamanya kita tak tahu kadang-kadang binatang apa makan tu. Harimau pun makan, pera pun makan. Ada berapa dalam kitab. Jadi kita tak tahu, kalau kita tahu tu satu hal lah. Yang kedua, katakan kita orang yang biasa tengok bekas-bekas binatang. Sebahagian orang tu dia tahu ini harimau makan dia tu. Ada petunjuk-petunjuk dia lah Antaranya kalau harimau makan ni, Boduyang tu kalau dia koyak, takar dia tu tak jauh daripada buah. Buka belaka 5-5 paksa tapi takar tak jauh. Itu harimau biasa. Dia koyak untuk dia yang ambil isi dia. Dia pulung-pulung. Putih tu dia ambil biasa dia tak setepak. Orang tahu kata dia pulung-pulung ambil letak. Dia ambil pula dia pulung-pulung letak. Apa stopor dia. Itu biasanya harimau. Babi ni dia pakai sotong itu je. Biasa dia puling-puling dulu dalam daun dulu gini. Lepas tu baru dia cocok. Dia cocok dulu dah jauh. Lepas tu pun dia pijok. Cocok baru dia makan. Jadi kadang-kadang boleh tengok rupa cara makan dia berbeza-beza. Katakanlah kita tengok ni babi ni, maka bagaimana dari segi hukumnya? Pada asasnya kita telah bincang dulu dalam bab najasah, najis, dan saya telah menguraikan panjang tentang berkenaan dengan najis babi ini bagaimana menurut pandangan para fuqaha. Tak panjang dah saya uraikan perkara ini. Daripada hadis-hadis sungguhnya tak ada berkenaan dengan babi. Yang ada dalam Qurannya tak boleh makan daging babi. Dalam hadis-hadis pun tak boleh makan lahmal khinzir, daging babi. Itu je yang ada hukum dengan babi. Cuma di sana ada berhubung dengan jilatan anjing. Ada dalam Bukhari, Muslim yang telah kita baca dulu dan saya telah panjang. Di mana Nabi SAW beritahu bekas yang dijilat oleh anjing. Bekas minuman kita, mari anjing diminum dalam tu. Maka Nabi SAW suruh basuh bekas itu dengan 7 kali air, salah satunya air tanah. Itu yang ada dalam hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan jilatan anjing. Manakala jilatan babi ke tak ada. Walau bagaimanapun dalam mazhab kita, sebahagian besar ulama dalam mazhab kita ni, dia kias anjing ni dengan babi. Kias, dalil ada. Dikias dengan dalil ada, iaitu anjing. Daging babi ni tak boleh makan. Dia teruk daripada babi lagi lah. Lebih teruk daripada anjing lagi. Lebih teruk daripada anjing lagi. Maka anjing ni dalam mazhab kita, jilatan dia, bekas dia jilat tu pun dipanggil najis mughallazah. Air liur dia pun najis. Imam Syafi'i sendiri menganggap air liur anjing tu najis. Sebab itu Nabi suruh basuh 7 kali. Salah satunya air tanah. Kalau tak najis basuh apa? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka mari babi pula. Anjing 7 kali, babi ni teruk lagi. Disebut haram dagingnya dalam Al-Quran. Maka 7 kali juga. Dalil sungguhnya kata Al-Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab itu tak ada dalil dah. Tak ada dalil. Tetapi luar daripada mazhab kita, pendapat ni luas. Saya ambil salah satu bagaimana yang muktabar, yang diperakui, yang boleh kita amal juga. Lebih susah. Antaranya ialah pandangan Imam Malik bin Anas, asal mazhab Maliki, dan pandangan dalam mazhab dia dan sebahagian ulama yang sependapat dengan dia menganggap bahawa air liur anjing ini tidak ada satu dalil yang jelas yang datang daripada Nabi najis. Ada. Tak ada. Bagi dia anjing ini suci, boleh pegang.
Air liur dia pun. Dan Nabi suruh basuh 7 kali. Yang Nabi yang dijilat oleh anjing ini dia kata amrun ta'abbudi dalam bahasa Arab. Ini adalah kerana mengikut perintah Nabi, kerana ibadat, kerana Nabi suruh. Maka kita ikut. Dari segi hukumnya sunnah, boleh pahala. Tapi keterangan nak kata air liur dia najis, tidak ada suatu dalil yang terang yang datang daripada Nabi. Nak kata sesuatu itu najis, mesti kena ada dalil yang terang. Dari masa ini kata kena basuh ni tubuh, lawang dah berubat ni. Imam Malik tubuh Imam Syafi'i ni. Imam Malik jawab, dia kata basuh tak semestinya najis. Nabi suruh basuh je lah. Kita ambil wudu basuh dah. Basuh muka, basuh tangan. Najis ke muka tangan kita? Tak. Kena najis ke? Tak. Bersih dah? Bersih. Tapi perintah ambil wudu, suruh basuh. Dia pasal ampun, tak ampudi. Tak ada wudu, tak sah banyak. Kena ambil wudu jadi wajib. Kalau ni Nabi suruh basuh. Sesuatu yang wajib ini dia kata lazimnya kalau orang tak buat Nabi marah. Jadi hadis-hadis ada orang tak buat sama apa gitu ni tidak ada Nabi marah, tak ada situ. Kemudian pandangan Imam Ali ini dengan hujah-hujah yang panjang lah, yang saya sebut sebahagian saja pada tempat ini. Dia kata amalan para sahabat zaman Nabi lagi, zaman tabi'in, dia tabi'in. Anak murid tabi'in Imam Ali. Dia kata amalan generasi yang terdahulu hatta di zaman Nabi, anjing ni boleh buat buru, disebut dalam Quran. Boleh buat buru anjing. Terlepas dia gigit binatang buruan tu, hari-hari termakruh, boleh makan. Dan diriwayatkan bahawa para sahabat, para tabi'in, binatang yang ada kekor oleh anjing tu darahnya. Darah kan? Tak disuruh oleh Nabi supaya menyamuknya 7 kali air. Mak ini juga. Kalau tu air liur dia najis, najis mughallazah, mazhab kita ada najis mughallazah ni. Mazhab yang menganggap dia najis yang berat, mughallazah, mazhab Malik dia tak ada. Dan hadis pun tak cukup kategori yang dibawa oleh para ulama. Dia kata zaman sahabat, zaman Nabi lagi, hari itu basuh biasa, basuh lama biasa. Tak disuruh oleh Nabi untuk menyamuk. Kalau kira, kalau betul-betul air liur dia najis sungguh, mughallazah sungguh, dia basuh 7 kali, salah satu naik, khotning lebih-lebih lagi berdarahnya. Ni jilat aja. Dan para sahabat tak ada sama. Binatang yang diburu oleh anjing, para tabi'in pun tak ada sama dia. Hanya basuh darah di atas dasar najis darah. Jadi basuh bekas ni pun dia kata bukan kerana najis, kerana Nabi suruh je. Maka hukum dia sunnah. Nak kata wajib, kena ada dalil-dalil yang lebih terang lagi. Nabi marah ke. Bahawa nak kata haram sesuatu benda macam orang pakai lelaki pakai emas, haram hukum. Sebab ada sahabat yang pakai lelaki yang pakai cincin emas, Nabi rabuk tangan dia, pakai api neraka di tangan, Nabi lempar. Mana ada tindakan yang keras daripada Nabi yang salah bila orang buat, benda itu dikatakan haram. Ataupun sesuatu yang wajib, mana kalau tinggal Nabi marah. Tapi tidak ada riwayat yang demikian. Yang adanya Nabi suruh basuh. Mungkin ada sebab-sebab lain, maka Nabi perintah yang demikian. Tapi dalam mazhab Malik, kalau kita tak basuh, kata kita tak jadi haram. Air liur dia tak najis. Tapi kalau kita basuh, itulah sunnah. Tapi kalau tak basuh, tak berdosa. Sebab dalil-dalil nak kata najis tu tidak ada nas yang terang, melainkan Nabi kata bila tengok anjing gila bukan basuhlah 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. Hadis ini sahih, ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim dan lain-lain. Jadi ringkas ceritanya saya nak sebut asas air liur
anjing itu berlaku khilaf di kalangan para ulama yang muktabar mazhab Maliki dengan mazhab itulah orang mazhab Hanafi pun begitu. Kalau kita tengok kadang-kadang kejut kita kita ada maklumat yang luas, tak kejulah musim kurban gini di Bandar Damaskus orang baru di Warian, unta, kibas, kambing dan sebagainya letak tepi jalan itu. Macam rumah ni, belakang rumah dia letak tepi jalan tu depan kedai buaya tu nak tu letak tu. Jadi orang yang hari pilih dia, nak kurban ni dia sekolah dari situ Saya tengok anjing dia pun berlewat sekali. Dia semayang pun semayang dalam kambing tu. Unta sekali dengan unta dia lah tetap dia semayang situ. Dia lapik apa-apa pun tak. Kambing unta berok kecil dah dulu. Berok kecil semayang dia. Mazhab dia tak najis. Air kecil binatang yang dihalal makan tu tak najis. Air kecil unta tu mengkau jual 500 ml tu RM20. Air mineral sekian je. Susu dia RM5. Berapa tahun yang lepas itu RM20. Muslimah tanya saya, ini kenapa Ustaz? Besok kata air kecil unta. Awak kenapa? Minum lah dia kata. Muslimah ni dengar tu geli dah. Dah agak beli minum. Mazhab dia tak hadis. Boleh minum Buat ubat sana. buat ubat. Dalam hadis-hadisnya ada orang jenis sakit mari kat Madinah, Nabi suruh pergi kat untuk zakat, suruh ambil air kecil dia minum dan sembuh. Lepas sembuh tu dia rokok, dia bunuh orang jaga unta apa. Dia rokok, dia rapah unta-untanya buat lari. Tetapi dapat dikejar oleh para sahabat dan dapat angkat dan dijatuhkan bunuhlah sebab dia membunuh penjaga zakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara haram kalau terjumpa puasa penting. Jadi berkenaan dengan binatang tadi, di sisi sebahagian para fuqaha, babi ini kan dia hidup itu tak najis. Dia mampu bau najis. Jadi ada dua pandangan yang keras dan yang sederhana. Kalau ikut Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab kita, dia kata kena samuk 7 kali babi ini tak ada dalil. Tak ada dalil. Dalam kitab dia ada majmu', dalam kitab Syarah Mazhab tak ada dalil. Tapi kalau kita nak berhati-hati, nak basuh 7 kali di kebun hijau Oriah yang agak berguna. Tempat kita jadi kerana babi masuk dalam masjid, tak lalu aja ya. Darah dah ada aku habis semasjid sama. Dah air bomba dalam kos yang tak sedikit juga bersih habis air tanah keluar sekali habis semasjid masuk. Kalau dia hidup. Kalau kita ikut kaul yang kata tak najis, sudah kasut pun tak payah sama. Kalau kasut pun kalau bagi kasut pun tu kasut dah. Bagi 2 kilo. Baju kuk tu baju baru kali. Kita pula nak sama pula. Kalau tak bersama mengikut kaul yang ramai juga utama juga dan panah adalah buat boleh jadi haram. Silakan. Ada orang tanya berkenaan dengan daging korban, boleh tak kita beri kepada non-Muslim? Beri kepada non-Muslim ni boleh tak daging korban? Ini pun sama juga. Ia adalah khilaf di kalangan para fuqaha daripada dulu lagi. Boleh ke tak kita beri kepada ahli zimmah, ahli zimmi, kafir zimmi yang tinggal bersama dengan kita. Ini istilah lama ahli zimmah. Dan ni orang tak akal istilah ni, orang pakai warga negara. Dia dah tu main warga negara. Dia bukan musuh kita. Boleh tak kita nak bagi daging korban ni pada mereka? Khilaf di kalangan para ulama, di antaranya mazhab Imam Abu Hanifah, dia kata diberi rukhsah
boleh beri daging kurban ini kepada ahli zimah. Mazhab Maliki dia kata makruh hukum. Kalau kita beri boleh, tapi lebih baik tak payah beri ayat itu, sebab dia adalah ibadat. Kalau beri pun tak jadi halangan, tak dosa. Mazhab Hambali hukum dia harus kita beri daging kurban yang sunat kepada non-Muslim boleh, kecuali yang wajib yang nazar atau tak boleh, kerana ibadah ini kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukun asal dia kalau kurban biasa harus dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala anhu yang masyhurnya tak boleh. Yang masyhur di sebahagian kata boleh, khilaf juga dalam mazhab kita. Kerana ibadah korban ini ialah untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tak payah berilah kepada orang yang bukan Islam ataupun non-Muslim. Zaman dulu kepada Yahudi, kepada Nasrani, maka pandangannya di kalangan para fuqaha berbagai, sebagaimana yang saya sebutkan. Satu surau yang ada tanya saya, kalau satu ada Cina. Maka saya kata pandangan para fuqaha khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Maka hak mudahnya, kalaulah Cina tu kawan kita jauh akan aspek, tak payah kita. Tapi macam kita duduk di Selangor, di Kuala Lumpur, jiran-jiran kita tu banyak non-Muslim. Saya pernah ditanya dulu masa saya belajar tadi. Seorang ustaz mengajar di satu sekolah. Kan raya haji ni cuti sehari je bulan dulu kan. Jadi banyak dia lah. Katakan raya Ahad, Isnin tu kalau dah mereka buat kurban di sekolah. Mereka naik kos mulai di sekolah, masuk di sekolah. Di sekolah tu cikgu Cina ramai, bukan Islam. India pun ramai. Kristian makan ya. Kok Hindu dia tak makan. Hindu tak makan. Dia kata Tuhan makan mana. Air kecing lembu yang minum Saya pernah pergi tengok di Pulau Pinang, Lawak sebelah tu. Ada pesyarat saya tu dia nakas. Mula-mula pelajar tak berasa lagi. Dia kata orang agama apa atas dunia ni paling berani sekali. Orang jawab itu, orang jawab ini. Dia kata orang paling berani sekali Hindu. Kawan ni tanya pasal apa? Aku cuba tengok dia tu. Ada pelatih punya apa lembu bawa barang lah. Jadi Hindu tu tengok pihak lembu. Lepas tu tak jalan pihak lembu. Tengok yang paling berani tu lembu atau Tuhan ke pihak Tuhan. Mana ada orang berani pihak Tuhan. Hindu tak. Jadi apabila ditanya dulu saya jawab macam tadi lah. Benda ini adalah forum dan cabang. Sebahagian kata harus, sebahagian kata makruh, sebahagian kata rukhsah, sebahagian kata tak boleh. Maka tengok dah dia duduk di sekolah kita, Sembelih dia mari tengok, bulat pun dia mari ucai kau. Tak makan ke tak boleh makan. Dah apa pandangan dia terhadap agama kita. Sedangkan selama ni dia tengok kita baik, kita ikut, menyebabkan dia pandang serong pada agama kita. Kau yang kata bolehnya ada, bukan orang kata boleh, tapi maka sekali tak jadi halangan. Kita ibadat tu sah dah. Kita buat itu Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita buat baik itu dia masuk Islam kan. Ataupun jiran kita sebelah depan rumah kita, ada kawasan taman keliling, ada India, Kristian, ada Cina. Itu lapor yang kemari sila-sila awak tengok. Kita pun budak sukit bagi-bagi. Orang lain terbagi lah kau mau dia dak wi. Buat melihat mai tengok. Dah duk main sidang kain dua blok. Umur dia orang Islam ni bagi umur dia dak lagi. Bagaimana perasaan dia? Tengoklah keadaan ya. Jadi saya kata tengok keadaan. Kalau jiran kita Cina baik semua gaya dia main mobil
kata wakulah belum bagilah. Ikut kau yang kata boleh. Islam ni luas, janganlah gerak kejauh itu. Tengok wakil, tengok zuruf, tengok realiti, tengok suasana setempat dan sebagainya. Tengok pada fatwa-fatwa dan kalangan yang berbagai. Hatta majlis fatwa kebangsaan pun, bahkan fatwa-fatwa negara lain pun, saya selalu sebut bahawa kita tak terikat dengan mana-mana mazhab dan lebih penting. Fatwa majlis fatwa kebangsaan, saya biasa tengok muzakarah dia, perbincangan dia. Banyak tak ikut mazhab kita pun. Contohlah yang pernah saya sebut, nak jual beli litoh cacing. Dalam kitab-kitab fiqh kita haram, tak boleh makan benda kotor. Tetapi majlis fatwa kebangsaan dia buat keluar fatwa berdasar pada mazhab Az-Zahiri, harus boleh bela, boleh dijual beli, boleh dikomersial dalam bahasa moden. Pak tu hias kilo cacing, boleh makan sebab sebahagian mazhab boleh makan, harus dan halal. Dia buat fatwa. Tapi kalau tengok kitab-kitab fiqh kita tak boleh betul. Artinya ada keterbukaan. Bahkan fatwa Arab Saudi pun saya tengok ada buah-buah hal yang ambil pandangan Imam Syafi'i, tak ambil pandangan ulama dalam mazhab dia, Imam Ibn Taimiyah atau tak. Ada juga yang ambil pegangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, ulama besar dalam mazhab kita, sebab lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan. Dia pun terbuka. Mazhab Hanbali, mazhab Hanafi pun begitu juga. Masuk ulama-ulama dalam mazhab kita hari ini pun, apabila dalam keadaan tidak ada nas yang terang, mereka buat fatwa berdasarkan kepada keperluan semasa, zaman dan sebagainya. Utama dalam bab muamalah. Saya buat master syariah itu antara 3 pengajaran ialah ekonomi Islam. Dilatih bagaimana nak mengislamkan produk-produk keuangan, bank dan sebagainya. Yang hari-hari ada produk baru kalau dunia luar yang ada jumpa. Bagaimana kita nak mengislamkan dengan berdasar pada muamalah fiqh, muamalah Islam yang ada lebih kurang 20 bab bab Qatul Hasan, baik bersama dengan haji, banyak dan 20 tajuk lebih ni khilaf di kalangan pak mazhab, bahkan khilaf banyak lagi ulama. Jadi penasihat-penasihat khusus keuangan ni kadang-kadang kita pakai mazhab Maliki dan setengah perkara. Dalam setengah perkara kita ikut mazhab Hanafi, setengah perkara ikut mazhab Hanbali. Tak boleh ikut satu mazhab saja, jadi susah. Kalau ikut mazhab kita saja, kena ada akad, ijab, qabul, ijab dan qabul. Saya beli kereta ni, saya jual. Tapi mazhab lain, tulis perjanjian tu, kita baca, kita sign tu, dia dah bank-bank pun bakal. Kalau ikut mazhab kita kena ada ijab dan qabul, kena sebut mulut. Hak asal daripada Nabi sungguhnya kenapa? Saya pernah sebut dah. Ada dalam hadis sungguhnya Nabi kata innamal bai'u an taradin. Jual beli ini dibina di atas redha meredai. Imam Abu Hanifah, mereka tabi'in mazhab ibadah. Bagi dia, kita ada binti, ada barang tu redha meredai dia tu. Dia jauh. Tak ada ijab dan qabul. Tapi Imam Syafi'i dia kata nak tahu mana dia redha, kita tak redha. Mau tak mau dia kena sebut, saya jual pada awak, saya terima, saya beli. Kena sebut begitu, baru tanda redha. Nabi tak ada ayat dah. Imam Syafi'i dan ijtihad dia. Tapi kalau dia mau tengok learning, dia tengok pemahaman yang ada dalam model air sukidah, apa jual, apa ada ni, agak dua beli ke apa. Dia ada jual. Dia akan upahkan jual. Masa dulu di Iraq fatwa dia lain, dia pergi ke Mesir fatwa dia lain. Tahu pindah tempat, bukan zaman lagi. Maka begitulah dalam fiqh muamalah ini, luas kekhilafan di kalangan kaum fuqaha. Maka kita pun mengikut berbagai mazhab berdasar pada keperluan zaman dan semasa. Termasuklah hukum hakam yang lain. Islam ini tidak rinci, tidak kejut begitu. Ada pandangan-pandangan yang muktabar, yang lebih mudah terpegang. Kawasan babi banyak kan, sama omong kita hari tak tengok keadaan.
wakah jadi nun penapuk tak nyende kah tu satu hari tu hari-hari nak main sama. Tengok keadaan lah, tengok pandangan yang lebih muda. Yang juga adalah meneraskan dalil-dalil yang hukum, apatah lagi dalam perkara yang tidak ada dalil pun sebenarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar saat itu saja kuliah kita pada malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.